بكسب فيها وإخراجها في وقتها وتنويع مخرج ومقداره كذلك الصيام مع تعجيل الإفطار وتأخير السحور وترك الرفث وعدم التعذير كذلك الحج مطلوبته التي هي له كالتفاصيل وجزئية والأوصاف تكميلية وكذلك القصاص مع عدل واعتبار كفاءة والبيع مع توفيه مكيال والميزان وحسن القضاء والاقتضاء والنصيحة وأشبه ذلك فإذا الأمور مبنية في الطلب على طلب رجعت إليه فانبنت عليه فلا يمكن أن تفرض إلا وهي مستندة إلى الأمور المطلوبة الجمل وكذلك سائر التوابع مع متبوعات والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وزادك الله علما وحرصا وفهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya ucapkan syukur kepada Allah kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Jadi pada pengajian yang lalu kita masih lagi berada di dalam perbincangan mengenai Al-Awamir dan An-Nawahi. Yang mana kita telah melihat berbagai masalah 10 masail yang telah kita lihat sebelum ini. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada masalah yang ke-11, Al-Mas'alatu Al-Hadiyatu Asyarah. Di dalam masalah yang ke-11 ini, masail yang dibincangkan di sini juga berkenaan dengan Al-Amru, dan di sini nanti masalah yang ke-12, An-Nahyu. Yang dalam Al-Amru di sini sekiranya ada 2 Al-Amr, Al-Amran, 2 amr, 2 perintah, yatawaradan ala syai'il wahid, 2 perintah dalam satu perkara, syai' wahid. Namun perintah tersebut mengikut 2 iktibar, bi'tibarain, 2 sudut, 2 segi. Maksudnya satu amar berkenaan dengan satu perkara dalam perkara itulah, dan satu lagi amar berkaitan dengan sudut yang lain tapi benda yang sama, syai'ul wahid. Idza kana ahaduhuma raji'an ila al-jumlah, salah satu daripada amar itu dia kembali kepada jumlah yang asal ataupun perintah yang asal, yang mutlak, yang menjadi pokok dalam persoalan tersebut, dalam perkara tersebut. Wal akhar raji'un ila ba'dhi tafasiliha. Yang kedua ni pula, al-amru yang kedua ni, dia bukan yang asal tetapi dia berkaitan dengan tafasil, dengan perkara yang farah dia lah, furu' dia. Au ila ba'dhi awsafiha, salah satu daripada sifat dia, ataupun sebahagian daripada juz'iyat, salah satu daripada isi dia. Maka dalam kaedah ini kata Imam Syatibi, fajtima'uhuma jaiz. Nak ceritanya kaedah yang Imam Syatibi bawa ni, kalau berlaku perkara tersebut, maknanya 2 amar yang dalam satu perkara dia ada berkenaan dengan yang jumlah,
dan ada berkenaan dengan tafasil ataupun awsaf ataupun juz'iyat, maka gabungan kedua-dua ini jaizun, dia tak ada masalah. Maknanya hukum dia dibenarkan dan boleh kita mengambil kedua-dua amal tersebut. Tidak berlaku percanggahan di antara kedua amal. Tak kata kenapa yang pertama kata gini, kedua kata gini. Mana kita kata kedua-duanya boleh digabungkan dan tak jadi masalah. Ia seperti yang telah sabit dalam ilmu usul fiqh. Maksudnya perkara ni mana para ulama bincangkan dan mereka kata yang ini tak ada masalah untuk digabungkan. Nanti akan dibawalah contohnya seperti solat dengan contohnya dengan taharah. Kita nak solat tapi kita diperintahkan juga untuk bertaharah. Jadi perintah solat tu satu, perintah solat dalam keadaan taharah tu satu lagi perintah. Jadi kalau kita gabung dua-dua memang tak ada masalah lah. Mana perkara tu jaizun ataupun dibenarkan. Jadi kalau kita guna kaedah ni, kita boleh guna dalam banyak perkara lah. Mana kalau ada dua perintah dalam satu perkara, satu yang asal, satu yang furu', maka kita guna kaedah ni, kita kata boleh digunakan, tak ada masalah. Kemudian Imam Syatibi dia syarahkan lagi kaedah ini, iaitu walladhi yudhkaru huna, apa yang boleh kita nyatakan dalam masalah ini, dalam kaedah ini, bahawa seperti yang telah kita tengok sebelum inilah, iaitu ahaduhuma tabi' wal akharu matbu'. Dia macam kaedah yang kita sebut sebelum ini, kita bincang juga panjang lebar, iaitu salah satu padanya kita kata dia tabi', dan yang satu lagi kita kata dia tu matbu', iaitu yang asal. Bahawa al-amru raji' ila jumlah. Yang asal ni yang asas dalam perkara tersebut. Dan yang selain pada itu dikirakan sebagai tabi', dia ikut saja yang asal. Macam solat tadi lah, maksudnya kalau solat tu dia asalnya perintah supaya solat. Taharah tu dia ikut pada solat. Kamu nak solat, kamu kena bertaharah. Idza qumtum ila salati awsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Jadi kamu nak solat, solat wajib. Tapi dalam masa yang sama kamu diwajibkan juga untuk bertaharah. Kita tak kata di sini ada dua persanggahan di antara dua amal. Kita kata yang pertama itu dia asal, dia matbu', iaitu solat. Taharah tu diperintahkan supaya kita mendirikan solat tu dengan sempurna, dengan taharah, dengan suci untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita kata tabi' dan matbu', tak ada menjadi masalah. Kerana mengapa kita kata dia tabi' pula? Kerana apa yang kembali kepada tafsil atau awil awsaf, awil husniyat, benda yang menjadi tafsil, maknanya penjelasan dia, penerangan dia, sifat dia, juz'iyat dia, yang ni kita kata sebagai takmilah, dia menyempurnakan solat tersebut. Kalau kita contoh solat tadi, kita kata nak menjadi solat yang sempurna kena ada tahur, kena ada taharah. La salata biduni tahur. Makna solat tak diterima tanpa bertaharah. Jadi untuk menjadikan solat itu sempurna, maknanya dengan baik, dengan eloknya adalah dengan taharah. Dia seperti takmilah lil jumlati dalam usul ataupun perintah yang pertama tadi. Dia jadi tatimmah, menyempurnakan solat itu sendiri dengan adanya taharah. Itu contoh yang kita ambil tadi. Wa ma kana hadha sya'nuhu, idza kana, sekiranya begitu keadaannya, maka talab di sini yang tabi' ni innama huwa min tilkal jihah. Jadi suruhan ataupun al-amru yang diminta dalam yang tabi' ini adalah berdasarkan kepada dia tu tabi' kepada solat tadi. Kalau taharah tu lah. La mutlaqan. Kita kata taharah tu yang asal. Kita kata solat itu yang asal. Taharah ni dia sebagai menyempurnakan solat. Dan maka oleh itu inilah yang dikatakan makna kaunihi tabi'an. Sebab itu kita kata yang kedua ni dinamakan sebagai tabi', bukan sebagai matbu', kerana dia hanya menjelaskan sifat yang asal tadi. Itu yang pertama. Wa aidan,
Kemudian juga fa inna hadzal talab, permintaan ataupun al-amr di sini, contoh tadi kita ambil taharah, perintah taharah itu la yastaqillu bi nafsihi, dia bukan dengan sendirinya. Contohnya kalau seorang tu tak nak solat, tak ada mana, tidaklah diwajibkan kepada dia untuk ambil wudu dan sebagainya. Kalau dia tidak mendirikan solat, tapi oleh kerana dia nak mendirikan solat, maka diwajibkan. Idza qumtum ila salati fagsilu, kamu nak solat barulah kamu taharah. Maksud kamu nak solat mesti dalam keadaan taharah. Tapi kalau selain pada solat yang tidak mana ibadat-ibadat yang tidak diwajibkan taharah, dan ataupun amalan-amalan yang lain tak wajib taharah, maka tak diwajibkan. Kerana dia tidak ada istiqlal pada diri dia sendiri, kerana dia berkaitan dengan asal tadi. Bihaitsu yatasawwaru wuqu' muqtadah duna muqtadal amr jumlah. Maksudnya dia tidak istiqlal pada diri dia sendiri dengan adanya diri dia sendiri tanpa ada yang asal tadi. Maksudnya kalau taharah tanpa yang asal itu, maka dia adalah dia tidak istiqlal. Maksudnya contohnya orang tu dia kata saya nak solat tapi dia hanya taharah, maka tidak memadai. Maksudnya taharah tu untuk mencapai kepada maqasid, iaitu solat itu. Dan bahkan sekiranya infuridah, kita ambil satu kemungkinan perintah yang asal itu tidak ada. Maksudnya tidak ada perintah yang asal. Lam yumkin iqa'ut tafasil, maka tidak ada tafasil tersebut. Contoh kita kata orang ni tidak diwajibkan pada dia solat, maka dia tak wajib untuk taharah. Jadi taharah tu tidak ada. Contoh wanita yang haid, yang tidak dibenarkan untuk solat, maknanya dia tidak diperintahkan untuk taharah tersebut. Maka taharah itu dia berkaitan dengan solat tu tadi. Lianna tafasil la tutasawwar illa fi mufassal. Maknanya tafasil ni, bagaimana dia boleh jadi tafasil sekiranya dia menjadi tafasil kepada yang asal. Kalau asal tu tak ada, macam mana kita nak bayangkan tafsil dia? Benda asal tu tak ada, mana tak dapat kita nak bayangkan tafsil dia ataupun perincian satu benda itu. Contoh kata-kata nak cerita pasal satu buku. Buku tu tak ada. Kita cerita sifat buku tersebut. Sedangkan buku itu tidak ada langsung. Jadi macam mana kita nak bayangkan sifat buku itu, sedangkan buku itu, contohnya nama buku itu ataupun buku itu memang tidak ada. Jadi itu tak dapat nak dibayangkan. La tutasawwur. Maka dia perlu ada mausuf tersebut. Sama juga dengan juz'i, tidak dapat kita nak tasawwur, tak dapat kita nak bayangkan kecuali dengan adanya kulli itu. Ada kulli maka adanya juz'i. Maka sekiranya begitu, idza kana kadzalik fa talabu innama huwa ala jihati tabaiyah, maka kita kata khulasah dia, talab yang kedua ini kita katakan dia talab secara tabai, ikutan saja li talabil jumlati, berdasarkan talab yang pertama yang asal tadi. Kalau macam salat itu, talab untuk mendirikan salat, perintah untuk mendirikan salat itu yang asal. Dan talab taharah tu dia datang nombor 2. Contoh diambilkan di sini yang kita dah bagikan contoh yang tu, kas-salati bin nisbati ila talabit taharatil hadathiyati. Contoh yang Imam Syatibi, yang pertama ni mesti solat yang kita sebutkan tadi, iaitu perlunya ada di sana talab taharah. Solat tu dah satu talab dah, amr. Kemudian talab yang kedua iaitu taharah. Jadi amran, ada dua amr. Jadi kedua-duanya bila digabungkan, dia hukum dia jaiz, tak ada masalah. Sama ada taharah daripada hadas dan satu taharah daripada najis. Dan dia memakai pakaian kita untuk aurat. Akhudz zinah, zinah maksud libas. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali nak solat kita kena pakai pakaian yang menutup aurat dan zinah, iaitu pakaian kita lah. Dan kemudian juga dalam solat juga diperintahkan supaya khusyuk. Maknanya mengkhusyukkan hati kita, menundukkan hati kita, kita mendirikan ibadah.
Dan berzikir, dengan rokoknya kita berzikir, dengan sujudnya kita berzikir, duduk antara dua sujud. Wal qiraah, baca surah Fatihah contohnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maknanya salat tu satu perintah, baca Fatihah tu perintah yang lain, dua-dua sekali perintah. Tapi ia dibenarkan. Wa du'a aidan, doa semasa solat, doa iftitahnya, doa kunutnya, doa masa tahiyatnya. Jadi doa tu semua juga diperintahkan. Dua-dua amar ni tak ada. Wastiqbalul qiblati, sama juga dengan menghadap kiblat. Solatlah, tapi kena menghadap kiblat juga dalam masa yang sama, perintah. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Taklah kamu menghadap muka kamu, badan kamu ke arah masjid haram. Jadi solat satu perintah, menghadap kiblat perintah juga. Dan contoh-contoh yang lain, wa asbah dzalika. Dan contoh-contoh itu dalam solat. Mana ada solat dan ada furu' dia, tafasil dia, awsaf dia, juz'iyat dia tu, itu amar yang kedua. Dalam zakat pula, contohnya, dalam zakat, kita diperintahkan supaya mengeluarkan zakat. Tapi bukan harta jenis mana harta yang buruk, harta yang kita tak nak, harta yang memang dah tak boleh guna, itu digunakan untuk bayar zakat. Tapi hendaklah atyab al-kasab. Maknanya diberikan pendapatan harta yang paling baik. Mana kalau kita ada ternakan ke, contohnya, berikan yang baik lah, mana bukan yang dah nak mati atau yang dah mati, dah kena langgar kereta tu yang dizakatkan, tak jadilah kan. Wa ikhrajuha fi waqtiha, dan dikeluarkan syarat dia juga, perintahnya hendaklah diberikan zakat pada waktu dia, tak boleh pula dilewatkan. Orang dah habis dah, orang dah kena banjir mati dah baru nak bagi. Maknanya bagi waktu diperlukan, orang tu waktu mereka tengah perlu, itu yang diperintahkan. Waktu haul lah, ketika tibanya haul tersebut. Kalau zakat fitrah tu pada akhir Ramadan atau pada hari raya tersebut, bukan dilewatkan. Dan juga hendaklah diberikan mengikut jenis-jenis dia. Kerana kalau ternakan, dia berikan zakat ternakan. Kalau pendapatan, harta zakat harta. Kalau tanaman, zakat tanaman. Dan mengikut kadar-kadarnya. Tafsil ni adalah dalam zakat. Zakat itu diperintahkan dalam masa yang sama, ada tafsil dia. Bagaimana zakat tersebut juga, itu juga talab yang lain. Itu contoh zakat. Kemudian contoh siam pula, puasa. Contohnya, mana Allah Ta'ala perintah kita supaya puasa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyahra falyasumah. Taklah kaum puasa. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala dan Nabi SAW juga perintah kita ta'jilul iftar. Kamu nak buka puasa, puasa dengan segera. Disegerakan buka puasa. Jadi dua perintah. Perintah puasa, perintah segera buka puasa. Bila masuk waktu lah, bukan segera sebelum azan maghrib dah buka puasa, itu batal lah puasa. Wa ta'khirus sahur, dan dilewatkan sahur. Mana perintah kita puasa, bukan maksudnya kita lewatkan sahur, tapi dengan perintah maksudnya mandub lah. Kita lewatkan sahur. Tapi jangan lewat sampai dah azan subuh pula. Itu bukan takhir, itu dah takhir siam, bukan takhir sahur. Maknanya kita takhir sehingga hampir-hampir habis waktu kita bersahur. Maknanya itu disunatkan. Dan juga waktu puasa meninggalkan rafath. Tidak bercakap benda-benda yang tidak elok. Dan juga tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa tagrir, yang merosakkan puasa tersebut. Jadi itu perintah. Mana perintah puasa dan perintah yang lain kaitan. Itu tafasil dalam puasa tersebut. Dalam haji pula begitu juga. Haji ni kita diminta untuk mendirikan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kita kena menunaikan haji. Tapi ada pula tafasil dalam haji tersebut. Nak pergi haji ada miqat dia, ada ihram dia,
ada pantang larang dia, nak pergi tu tak boleh buat haji, contohnya kat Malaysia, haji kena buat kat Mekah. Kalau nak pergi wukuf, pergi kat Arafah, tak boleh duduk kat hotel saja contohnya. Jadi semua itu adalah perintah. Perintah itu, perintah yang kedua dia tabi' kepada hukum yang asal, itu haji. Kat tafasil wal juz'iyat wal awsaf at-takmiliyat. Yang ini dinamakan sebagai perintah untuk kita melaksanakan tafsil dia, juz'iyat dia, sifat-sifat yang menyempurnakan perkara yang diperintahkan tersebut. Sama juga dengan al-qisas. Qisas ni kita diperintahkan supaya melaksanakan qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Jadi qisas tu satu perintah. Kemudian perintah juga dalam qisas itu ma'al adli, dengan mendirikan qisas dengan keadilan. Tak boleh qisas tak adil pula. Wa'tibar kafaati, tengok qisas ni hanya orang yang sekufuk saja yang dikenakan qisas. Itu contoh dalam qisas. Kemudian dalam bai' pula, dalam jual beli, hendaklah bai' itu dihalalkan. Wa ahallallahu al-bai'a, dihalalkan bai', tetapi disyaratkan wajib untuk tawfiyatil mikyal, maknanya cukupkan dia punya sukatan dia, timbangan dia, melaksanakan jual beli tersebut dengan cara yang paling baik, yang elok, musamahah dan nasihah, maknanya tidak melakukan kezaliman dan contoh-contoh yang lain. Jadi semua perkara ini adalah berlandaskan mabniyatun fit talabi ala talabi ma, maknanya semua perkara ini adalah berdasarkan kepada talab ala talab yang asal tadi. Ada talab yang kedua, ma raja'at ilaihi, ilaihi iaitu talab yang pertama, wa banat alaihi. Maknanya talab yang kedua ni dia berasaskan kepada talab yang pertama tadi. Fala yumkinu an tufrad illa wa hiya mustanidatun ila al-umuril matlubatil jumal. Maknanya semua ini perkara yang kedua ni dia berdasarkan, bersandarkan kepada perintah ataupun umur yang telah diminta sebelum ini secara jumlahnya. Dan begitulah semua tawabi' yang lain berserta dengan matbu'at dia. Maknanya semua yang tabi' ini begitulah hukum dia, dia ikut yang asal tadi. Okey, itu kaedah berserta dengan contoh dia. Kita sampai sini ke tadi baca? Ya, saya sampai kat sini. Okey. Sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. بخلاف الأمر والنهي إذا توارد على التابع والمتبوع كالشجرة المثمرة قبل الطيب، فإن النهي لم يرد على البيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال، ولو فرضنا عدم الاستقلال فيها فذلك راجع إلى صيغة الثمرة كجزء التابع للشجرة، وذلك يستلزم قصد الاجتماع في الجملة، وهو معنى القصد إلى العقد عليهما معا، فارتفع النهي بإطلاق على ما تقدم، وحصل من ذلك الاجتهاد الأمر إذ ذاك، بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في نفسها واعتبار تفاصيلها والجزئياتها وأوصافها. وعلى هذا ترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات، فإن توسعة ورفع الحرج يقتضي شيئا يمكن في التضييق والحرج، وهو الضروريات بلا شك، والتحسينيات مكملات متممات، فلا بد
أن تستلزم أمورا تكون مكملات لها، لأن تحسين وتكميل وتوسيع لا بد له من موضوع إذا فقد فيه ذلك عدا غير حسن ولا كامل ولا موسع، بل قبيحا مثلا أو ناقصا أو ضيقا أو حرجا، فلا بد من رجوعها إلى أمر الآخر مطلوب أن يكون تحسينا وتوسيعا تابع في الطلب للمحسن والموسع، وهو مع ما تقدم من طلب التابعية وطلب المطبوعية. وإذا ثبت هذا تصور الموضوع قسم الآخر، وهي مسألة الثانية عشر. والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، زادك الله علما وحرصا وفهما. Jadi sambungan kepada kaedah yang dalam masalah yang ke-11 ini, kata Imam Asy-Syatibi, berbeza dengan apa yang kita bincang sebelum ini. Kalau ada tabi' dan matbu' dalam amar dan nahi, kita ambil yang matbu' saja. Yang tabi' itu kita itu apa ni, dua, satu amar, satu nahi, di mana kalau kedua-dua tu ada salah satu padanya tabi', ada matbu', kita ambil yang tabi', yang matbu'. Yang tabi' itu kita ilgha' tu kita tak terima. Itu khilaf dengan kaedah yang kita nyatakan di sini. Jadi disebut di sini bi khilafil amri wan nahyi idza tawarada ala tabi'i wal matbu'. Dia berbeza dengan kaedah sebelum ini, yang mana kalau ada amru dan nahyu yang datang sama-sama, di mana adanya tabi' dan matbu', contohnya seperti pokok yang berbuah, yang ada buah. Cumanya sebelum buah tersebut masak lagi. Maka di sini telah datangnya an-nahyu ataupun fa inna nahya lam yarid. Maka di sini larangan daripada membezakan di antara pokok dengan buah itu tidaklah, maknanya bai'us thamarah, menjual buah itu, kecuali hukum istiqlal. Maksudnya kerana buah tu masih lagi tidak istiqlal dengan pokok. Buah tu masih perlu kepada pokoknya sebab dia belum masak lagi. Macam durian lah kita sebut itu, kalau durian tak masak lagi, kita cabut, kita jual durian, nak buat apa, dia tak masak. Maknanya dia masih perlu kepada pokok dia lagi. Jadi sebab itu ada larangan, tak dibenarkan. Kalaulah kita berikan kemungkinan bahawa tidak adanya istiqlal padanya, maka ia adalah rajih kepada sayruratit thamrah. Dia akan kembali kepada buah tersebut akan menjadi salah satu juzuk yang tabi' yang ikut pada pokok tersebut. Kita kata dia tidak istiqlal, maka dia tu pokok buah itu dia hanya satu juzuk, sebab dia belum istiqlal lagi. Dia satu juzuk pada pokok tersebut. Maka oleh itu yastalzimu qasdul ijtima'. Maka perlu kita gabungkan antara buah dengan pokok. Tak boleh kita pisahkan secara jumlahnya. Dan ia adalah maksud qasad ilal aqdi alaihima ma'an. Itu yang dimaksudkan apabila buat akad, contohnya jual ke beli ke pokok tersebut, kedua-duanya sekali, pokok dengan buah dia sekali. Maka di sini nahi itu akan irtafa'a, akan dihilanglah, tak ada nahi bi'itlaq ala ma taqaddam. Maka di sini tidak berlakunya larangan tersebut sekiranya telah berlakunya istiqlal. Wa hasala min dhalika ittihad, maka telah berlakunya di sini gabungan di antara al-amru idzaka, dalam gabungan dengan amr, iaitu perintah tersebut, bermakna tawarud al-amrain, iaitu adanya dua perintah secara jumlah yang satu bi'tibariha fi nafsiha,
Yang kaedah yang kita lihat ni dia adalah dua amar dalam satu perkara, yang mana salah satu daripada amar tersebut kita tengok pada iktibar tafasiliha wa juz'iyatiha dan awsafiha. Jadi dia ada amar secara jumlah dan ada amar yang berkaitan dengan tafasil dan juz'iyat dan awsaf. Jadi itu beza di antara kaedah ini dengan kaedah yang sebelum ini. Dan kemudian di sini Imam Syatibi dia jelaskan juga pada kita kaedah yang dia bawa di sini, kaedah yang 18 masalah yang ke-11 ini, dia adalah berdasarkan juga tertib daruriyan ma'al hajiyan wa tahsiniyan. Ini juga kita dah bincang dalam kitab Al-Maqasid. Hubungan di antara daruriyan dengan hajiyat dan tahsiniyat, maksudnya asalnya takalifu asy-syariah, kata Imam Syatibi dalam kitab Al-Maqasid. Semua taklif bebanan syariah, mana perintah yang Allah Ta'ala perintah pada kita ni, dia ada tiga lah. Mana ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Mana semua tu kita gabung. Mana boleh digabungkan, tak ada masalah. Mana daruriyat tu kena buat, hajiyat pun kena buat, dan tahsiniyat pun kena buat juga. Mana dia berjalan secara serentak. Barulah dia jadi syariah yang mutakamilah, syariah yang elok, yang sempurna. Sebab dia ada daruriyat, dia ada hajiyat, dia ada tahsiniyat. Maka kalau kita lihat dalam konsep maqasid ini, fa inna tawsi'ata, sesungguhnya kelonggaran, raf'ul haraj, maknanya diangkatkan segala perkara yang susah itu, membawa kepada satu perkara yang padanya ada tadyiq dan haraj, iaitu daruriyat. Maknanya kalau daruriyat itu berlakunya tadyiq, maknanya tak boleh nak dilaksanakan, tak boleh nak buat, adanya haraj, ada kesulitan yang amat besar, maka akan datangnya hajiyat untuk menjadikan daruriyat itu dapat dilaksanakan, iaitu dengan kemudahan, dengan tausi'ah, dengan raf'ul haraj. Dan sama juga dengan tahsinat. Tahsinat ni dia punya peranan dia sebagai mukammilat, sebagai menyempurnakan daruriyat tersebut, menjadikan daruriyat itu sempurna dan elok. Macam solat tadilah kita ambil kalau solat itu tanpa taharah, dia solat yang tidak sempurna, yang tidak cantik, yang tidak elok. Maka taharah itu menjadikan solat itu sempurna dan cantik dan elok. Jadi kalau kita tengok macam di sini, daruriyat itu solat dan tahsiniat itu taharah, seperti yang diberikan misal juga oleh para ulama. Maka oleh itu fala budda an tastalzima umuran takuna mukammilatin laha. Maka oleh itu perlu kepada perkara-perkara yang menyempurnakan daruriyat itu. Daruriyat ni dia tidak berdiri hanya dengan daruriyat saja. Mana macam solat tadi, solat bukan solat saja, adanya di sana perkara-perkara yang berkaitan dengan syurut kepada solat, arkan solat, untuk menjadikan solat itu solat yang sempurna. Jadi mukammilat itu adalah satu perkara yang disebutkan juga adalah perkara yang perlu. Makna tastalzimu umuran. Makna jadi satu macam perkara yang lazim sebagai mukammilat, sebagai menyempurnakan daruriyat. Kenapa begitu? Lianna tahsina wa takmil wa tawsi' la budda lahu min mawdu'in. Maka tahsin, takmil, maknanya nak elokkan, menyempurnakan, kelonggaran ni adalah perkara yang la budda, yang perlu dan mesti dalam perkara yang apabila ia fuqida fihi dhalika, apabila hilangnya takmil ini, hilangnya tahsin ini, tawsi' ini, dia akan menjadikan perkara tersebut ghairu hasan, dia jadi tak elok. Jadi macam solat tadi, solat tanpa wudu, solat mana dalam keadaan najasah, dalam keadaan penuh dengan najis, jadi tak baik ataupun tidak elok. Wala kamil, dia tak jadi sempurna,
dan dia tidak menjadi solat yang muwassa', yang mana adanya kelonggaran. Mana kalau tak ada hajiat, dia jadi dayyik, orang sakit contohnya untuk mendirikan solat dan sebagainya. Maka ia akan menjadi qabihan. Contohnya solat tadi, contoh solat dengan penuh dengan najis, dia jadi solat yang qabih, yang maksudnya yang buruk, yang tak elok, qabihan. Ataupun solat yang naqisan, ataupun solat yang sangat membebankan bagi orang sakit. Contohnya kalau dia nak solat tak dapat rukhsah, menjadi satu haraj yang sangat besar, maka fala budda min ruju'iha ila amrin akhar matlub. Dia perlu kepada perkara yang amr yang lain pula untuk menjadikan dia tu solat yang sempurna ataupun perkara yang sempurna. Maka fal matlubu an yakuna tahsinan wa tawsi'an. Maka dia perlu kepada satu perkara yang menghasankan dia, mencantikkan dia, mengelokkan dia, melonggarkan dia, memberikan dia dapat dilaksanakan dengan baik dan elok. Maka yang tahsin dan tawsi' ini dia menjadi tabi'un fit talabi lil muhassani wal muwassa. Maka dia jadi tabi' dalam tuntutan untuk perkara yang ingin dihasankan, dielokkan dan dilonggarkan. Muwassa' ni maksudnya dapat dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna, dengan elok, dengan cara yang tidaklah tertekan, tidaklah dalam keadaan susah payah dan sebagainya. Dan inilah maksud apa yang telah kita nyatakan dalam talab at-tabaiyah wa talab al-matbu'iyah. Ini dalam masalah yang ke-11 ni yang kita bincang tadi, dua amar. Ada satu talab tabaiyah dan ada juga talab al-matbu'iyah. Ada talab yang asal iaitu yang matbu' dan talab yang kedua iaitu at-tabaiyah. Jadi kita kata kaedah ni kata dua-dua dia gabung semua itu tak jadi masalah. Dia tidak menimbulkan apa-apa masalah. Maknanya boleh dilaksanakan, bahkan itu dituntut untuk dilakukan. Macam solat tadi dituntut untuk dengan taharah. Wa idza thabata hadza, apabila dah nyata pada kita perkara ini, dapat juga kita bayangkan satu lagi perkara iaitu qism akhar wa hiya al-mas'alatu al-thaniyatu asyarah. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Kita habiskan yang ke-12 ni, Ustaz. Dia tak panjang, sikit aja. Okey. Okey, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu thaniyatan asyar. فنقول الأمر والنهي إذا توارد على شيء واحد وأحدهما راجع إلى الجملة والآخر راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك. فقد مر في مسألة قبلها ما يبين جواز اجتماعها وله صورتان. إحداهما أن يرجع الأمر إذا جملة والنهي إذا أوصافها، وهذا كثير كالصلاة بحضرة الطعام والصلاة مع مدافعة الأخبثين والصلاة في الأوقات مكروهة وصيام أيام العيد والبيع المقترن بالغرار والجهالة وإسراف في القتل والمجاوزة الحد في العدل فيه والغش والخديعة في بيوع ونحو إلى ما كان من هذا القبيل. وثانية أن يرجع النهي إلى جملة والأمر إلى أوصافها، وله أمثلة كالتسرط بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتلي منكم من هذا القاذورات بشيء فليستتر بستر الله. اتباع سيئة الحسنات لقوله تعالى: ثم يتوب من قريب.
وروى من ماشى منكم إلى طعم فليشرويدا وأشبه ذلك. فأما أول فقد تكلم عليه الأصوليون فلا معنى لإعادته هنا. وأما الثاني فيؤخذ الحكم فيه في معنى كلامهم في الأول، وإليك النظر في التفريع والله أعلم. وينظر هنا كلام إلى معنى آخر وهي مسألة الثالثة عشرة والله أعلم. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jadi ini masalah yang ke-12 pula. Dia lebih kurang macam pertama tadilah. Kalau pertama tadi, yang ke-11 tu, dia amran. Dua perkara. Ini al-amru dan nahyu. Ada amar dan ada nahyu. Idza tawarada ala syai'in wahid. Dia datang dalam satu perkara. Namun salah satu pada perkara tersebut raji'un ilal jumlah. Dia kembali kepada hukum asal. Dan yang satu lagi ni pula dia kembali kepada awsaf, kepada juz'iyat, seperti yang kita sebut dalam masalah yang ke-11 tadi. Cuma beza yang ni satu amar, satu nahi. Yang tadi dua-dua amar. Dan seperti kata Imam Syatibi, faqad marra fil mas'alati qabliha, kita dah bincang dalam masalah sebelum ini yang menunjukkan yubayyinu jawaz, dibenarkan untuk ijtima' kedua-duanya. Jadi tak ada masalah juga. Kalau ada al-amru dan nahyu pun yang menunjukkan bahawa perkara ni dibenarkan. Sekiranya berlaku gabungan tersebut. Dia ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, sekiranya al-amru itu dia yang asal, dia yang jumlah asal. Dan nahyu ni dia kepada awsaf dia. Maknanya perintah asal ni cuma larangan dalam awsaf, sifat-sifat dia tu yang tak dibenarkan. Contohnya solat. Solat ni diperintahkan. Kas-salati, maknanya kita diperintahkan supaya mendirikan solat. Tetapi dalam masa yang sama, kita dilarang solat di hadratit ta'am. Kita tak boleh solat ataupun tak dibenarkan solat dalam keadaan kita maknanya makanan telah dihidangkan. Depan mata kita, dalam perut kita lapar, kita rasa nak makan, memang lapar nak makan lah, lapar. Makanan dah terhidang, lepas tu kita solat. Jadi solat itu dilarang supaya kerana akan menghilangkan khusyuk lah. Dalam keadaan lapar kita solat duk teringat makanan, macam mana nak solat? Jadi larangan tersebut pada perincian dia, tafsil dia ataupun wasaf solat yang dihidangkan padanya makanan dalam keadaan kita nak makan. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, solat juga. Tetapi dilarang solat ma'a mudafa'atil akhbathain, dalam keadaan kita menahan dua jenis hadas, dia hadas kecil lah. Hadas kecil dua, sama ada maknanya kencing dan berak. Dua-dua sekali itu kalau tahan dilarang. Jadi solat tu dia perintah, tapi dalam keadaan sifat dia begini dilarang. Jadi dia tawarada, ada amru dan ada nahi. Jadi yang ni boleh, mana boleh berlaku perkara tersebut. Tak ada masalah. Sama juga dengan solat fil awqatil makruha. Solat pada waktu-waktu yang dimakruhkan, yang dilarang lah. Solat tu memang kita diperintahkan solat, tapi dalam waktu yang dimakruhkan ini tak solat lah. Jadi ada nahi, ada al-amru, ada nahi. Siyam ayyamil Aid. Puasa tu pada asalnya memang kita diperintahkan boleh puasa, tapi pada hari raya tak dibenarkan. Al-bai'u, jual beli yang ada padanya gharar dan jahalah. Kita nak jual barang tapi benda tersebut ada gharar, tak jelas, tak clear, tidak diketahui bagaimana keadaannya, harganya dan sebagainya, maka itu dilarang. Wal israf fil qatl,
berlebihan dalam membunuh. Mana contohnya orang berjihad lah, dibenarkan untuk dia membunuh musuh, tapi tidak boleh. Contohnya samsil, maknanya dia buat muslah. Apa ni? Dia potong telinga ke, potong hidung ke, itu tak dibenarkan. Melampau dalam membunuh, itu dilarang. Walaupun berjihad itu diperintahkan. Wa mujawazatul haddi fil adli fihi, dan melebihi had yang sepatutnya. Itu hendaklah kita kembali kepada adil yang dibenarkan. Contohnya dalam qisas, kamu boleh balas balik qisas tapi tanpa mujawazatil had, tak boleh berlebihan dalam qisas tersebut. Sama juga dalam bab jual beli, tak dibenarkan ghish, tak benarkan. Mana ghish ni menipulah, qadiah pun menipu juga. Maknanya menipu dalam jual beli itu semua dah dilarang. Walaupun bai' itu asalnya dibenarkan ataupun dia masuk dalam daruriyat, hajiyat, diperlukan. Ila makana min hadzal qabil, dan contoh-contoh yang lain juga sama seperti itu. Itu al-amru dan an-nahyu, yang mana al-amru itu asal. Yang kedua ni pula, maknanya bentuk dia, yang asal tu an-nahy, ayyarji'a an-nahyu ila jumlati. Asal larangan, tetapi amru dalam awsaf dia, pada awsaf dia, larangan, pada larangan tersebut ada amr. Contoh dia benda bawa sini, at-tasattur bil ma'siyati, perlunya bersembunyi. Maknanya amr di sini mana perintah supaya bersembunyi bila melakukan maksiat. Mana kalau dalam hadis ni nanti akan menyatakan, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, siapa yang diuji di kalangan kamu daripada perkara-perkara yang diharamkan, mana yang keji ini, perkara yang keji, perkara yang maksiat ini, hendaklah dia istitar, hendaklah dia sembunyikan. Fal yastatir bisitrillah, hendaklah dia mendapatkan lindungan, sembunyian, sebagaimana Allah Ta'ala sembunyikan dosa tersebut. Allah Ta'ala tak bukakan aib dia kat depan orang. Janganlah dia buat maksiat tu secara terang-terangan. Itu yang masalahnya, dia buat maksiat, tunjuk pula viral kat orang, ambil gambar, ambil video, tunjuk kat orang buat maksiat. Maka itu tak dibendahlah dia buat dosa tu satu dah. Itu memang dah kira berdosa dah. Dapat kalau dosa besar tu dosa besar lah. Kemudian dengan dia menyebarkan, dengan dia tidak menutup aib dia maksiat, itu satu lagi pula dosa yang lain. Jadi manakala nak kurangkan dosa itu dosa dah buat maksiat. Maknanya dengan sembunyikan. Jadi perintah di sini, perintah supaya sembunyikan maksiat. Tak payahlah pula nak war-warkan pada orang lain, aku dah berjaya melakukan maksiat. Itu tak payahlah, itu menambah lagi maksiat, menambah dosa pula lagi. Dan juga perintah supaya mengikuti, mana bukan mengikuti, kalau kita buat dosa, kita hendaklah melakukan hasanah pula. Itba'u sayyi'atil hasanata, seperti dalam hadis, taqillah haitsuma kuntu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Manakala orang buat dosa, perintah Nabi kita buat baik pula lepas tu. Makna bertaubat lah. Makna dia buat dosa, dia bertaubat pada dosa dia, dan dia buat kebaikan untuk dia bertaubat daripada dosa. Tanda dia bertaubat, dia buat baik. Jadi larangan daripada melakukan maksiat itu satu larangan. Dalam masa yang sama, perintah pula, kamu dah buat maksiat, kamu kena buat ma'ruf pula. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Sesungguhnya taubat itu bagi orang yang melakukan sayyi'ah, melakukan keburukan dalam keadaan jahalah, kemudian dia bertaubat min qarib. Terus dia bertaubat. Dia buat dosa dah. Sayyi'ah tu memang sayyi'ah lah. Maksiat tu maksiat lah. Memang ada larangan.
tapi diperintahkan supaya dia bertaubat segera. Jadi ada perintah pula. Bukan kita ambil perintah ni maksudnya buatlah maksiat. Tidak begitu. Maksudnya suruhan supaya bertaubat. Kalau kamu buat dosa, tanggungjawab kamu, kewajipan kamu adalah bertaubat. Dan juga dalam hadis yang lain, ruwiyah. Mungkin hadis ini hadis tak sahih kot. Sebab tu diriwayatkan secara tamrid. Diriwayatkan sesiapa yang di kalangan kamu yang masya ila tama'in, nakkan satu maknanya harta kekayaan dunia lah. Falyamshi ruwaidah, hendaklah dia pergi mencari kamar ni memang tak dibenarkan. Tapi cara dia untuk menutup perkara tersebut, tak payahlah buat segera macam tadi lah. Tak payah nak sibuk-sibuk besar orang nak buat benda yang maksiat, benda yang tak boleh lah. Okey. Seterusnya, dan juga contoh-contoh yang lain. Mana ada larangan, kemudian adanya perintah. Boleh kita simpulkan, maknanya bila kita buat maksiat kena taubat. Taubat itu banyaklah cara-cara yang diperintahkan. Jadi perintah Nabi SAW, cara-cara bagaimana nak taubat, itu termasuk dalam contoh-contoh dalam masalah ini. Adapun yang awal tadi, al-amru yang pertama ni, para ulama usul telah membicarakannya, maka tak perlulah diulangkan di sini. Kerana ulama usul dah cerita, tak payahlah. Tidak ada makna untuk i'adah. Kalau ada benda yang lain dia nak tambah, mungkin dia ceritalah. Oleh kerana tak ada benda nak tambah, tak payah cerita lah. Dan yang contoh yang kedua, an-nahyu ni tadi, juga diambil hukum padanya pada makna kalam para ulama usul yang pertama tadi. Dan kamu bolehlah melihat nazar dalam tafri' dia, makna perbahasan mereka dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam. Ini juga membawa kepada kalam dalam makna yang lain, iaitu masalah yang ke-13. Jadi nak ceritanya boleh juga berlaku dalam masalah yang ke-12 ini, boleh berlaku di mana ada perintah, ada larangan, yang mana salah satu padanya itu adalah awsaf ataupun tafasil kepadanya, maka ia boleh berlaku perkara tersebut. Jadi tak jadi masalah. Tidak ada percanggahan di antara al-amr dan an-nahi tersebut. Tidak ada percanggahan di antara nahi dengan al-amr. Contoh tadi dalam bab maksiat, bila suruh bertaubat, bukan maksud dia suruh buat maksiat. Suruh bertaubat itu taubat daripada dosa tersebut. Bukan bermaksud suruh bertaubat tu maksudnya dibenarkan untuk melakukan dosa. Jadi mungkin di sini dulu kita bolehkah? Ada soalan? Boleh faham semua? Senyap tu maksudnya semua boleh faham lah ke? Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, kita boleh tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.